Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menyambung pelajaran kita kepada rukun yang seterusnya. Ibadah sa'i adalah perlakuan setiap jemaah umrah dan haji yang berulang kali sebanyak 7 kali di antara Bukit Safar ke Marwah, yang wajib bermula daripada Bukit Safar menuju ke Bukit Marwah yang dikira satu perjalanan, dan diteruskan kembali daripada Bukit Marwah ke Safar sebagai melengkapi 2 perjalanan ulang dan alik. Sa'i adalah salah satu rukun dari rukun-rukun haji dan umrah, iaitu rukun ketiga yang sangat syarat dengan pengertian dari sirah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Atas peri pentingnya dan hikmah yang sangat bernilai sebagai melengkapi keimanan dan ibadah di dunia setiap umat Islam, maka perlakuan yang seperti dirakamkan semula itu menjadi rukun bagi ibadah haji dan umrah. Juga bermakna sesiapa yang tidak mengerjakan sa'i antara kedua bukit ini, maka terbatallah haji dan umrahnya. Dan ulama juga berpendapat jika ibadah rukun ini tidak dilakukan dengan tertib dan penghayatan sebagaimana ditunjuk ajar oleh Rasulullah SAW, maka akan mencacatkan kesempurnaan keseluruhan ibadah umrah dan hikmah yang mahu ditunjukkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Firman Allah SWT, sesungguhnya Bukit Safa dan Al-Marwah itu adalah daripada syiar-syiar Allah SWT kepada seluruh hamba-Nya mengenai istilah taat setia, keimanan yang kukuh serta jaminan balasan Allah SWT pada setiap pengorbanan. Tafsir ulama bagi surah Al-Baqarah ayat 158. Syekh Ibrahim As-Sari berkata, Safa pada bahasa iaitu batu yang keras dan kental yang tidak memungkinkan sebarang pohon pun tumbuh. Marwah pula bermakna batu yang lembut. Kedua-dua tempat ini bukan sahaja syiar Allah untuk bersa'i, tetapi melengkapi syiar yang terdiri daripada mauqif iaitu tempat wukuf, masa' iaitu tempat sa'i, dan zabah iaitu sembelihan. Dengan jarak keduanya lebih kurang 420 meter, menjadikan keseluruhan rukun ibadah ini lebih kurang 3 km jauhnya. Jika dulu-dulu kita dapat menjejakkan kaki di atas batu-batu kasar di Bukit Safa, tapi kini setelah ini dikepung, hanya Bukit Marwah saja yang berkeadaan berbatu kasar yang boleh kita rasa. Syekh Syarawi di dalam tafsirnya menyebut, dua Bukit Safa mengingatkan nostalgia bagaimana Sayyidatina Hajar radhiyallahu anha, iaitu ibu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, berulang-alik di antara keduanya mencari air buat anaknya yang masih kecil, yang menangis kelaparan, juga kepanasan setelah ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di tanah yang kering kontang. Walaupun ianya adalah betul-betul di tapak bersebelahan Baitullah Haram, tetapi masih tiada sebarang binaan pada ketika itu. Ia adalah lembah yang kering kontang, tiada tanaman, tiada kehidupan, apatah lagi tiada perkampungan. Bayangkan bagaimana tingginya nilai ketaatan, keyakinan dan tawakalnya keluarga mulia ini menerima dan bersangka baik dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak tercapai fikiran manusia biasa seperti kita bila mana perasaan dan fikiran seorang perempuan yang ketika ditinggalkan suaminya bersama dengan anaknya masih kecil di tempat sebegitu. Malah tempat itu juga merupakan kawasan di negeri yang tidak pernah dikunjungi oleh mereka. Dengan kata lain, mereka telah diperintahkan berhijrah ke tempat yang sangat asing tanpa sebarang pengetahuan, apatah lagi persediaan khusus. Di sinilah ucapan Hajar kepada suaminya yang masyhur, kepada siapa kamu serahkan kami? Adakah Allah yang perintahkan kamu sedemikian itu? Lantas Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjawab, ya. Dengan penuh yakin, isteri soleh itu berkata, kalau begitu Allah SWT tidak akan mengabaikan kami. Subhanallah. Begitu taat seorang isteri kepada suami dan perintah Allah SWT, menjadikan umur Siti Hajar radhiyallahu anha ini antara 4 muslimah yang menerima keridhaan Allah SWT selepas isteri Rasulullah SAW, Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha, ibunda Nabi Isa Siti Maryam ibni Imran, dan isteri Fir'aun Asyah binti Muzahib yang juga ibu angkat kepada Nabi Musa AS. Said Qutb berkata, oleh itu sesiapa yang berkeliling di kedua bukit, maka bererti ia telah menunaikan salah satu syiar-syiar Allah, dan tujuan ia berkeliling di situ adalah semata-mata kerana Allah SWT. Ia merupakan bayangan-bayangan dari ungkapan-ungkapan Al-Quran yang menyentuh hati dengan saranan-saranan yang lembut, halus dan indah. Ikhtibar dari peristiwa menjadi panduan semua jemaah ketika ibadah sa'i banyak dirakamkan di dalam Al-Quran, dengan kesimpulan hikmahnya bermula dengan Siti Hajar yang berusaha mencari sumber air bagi menyelamatkan anaknya Ismail alaihissalam. Perbuatan berusaha itu dengan mengambil hukum asbab
iaitu apabila asbab duniawi telah lemah, maka dengan tawakal yang mutlak datang asbab samawiyah, iaitu langit, hingga keluarnya air Zam-Zam. Dan ibadah sa'i menjadi satu rukun supaya manusia mengambil iktibar dengan asbab tersebut, iaitu melaksanakan ibadah walaupun dalam keadaan sukar, dengan syarat nama itu kerana Allah SWT, ketika di peringkat yang tiada langsung kemampuan, mengibatkan dua sifat Allah SWT, iaitu syukur dan ilmu, dengan sifat kamalah atau kesempurnaan yang dalam peristiwa ini, kesempurnaan iman dan keyakinan kepada perintah dan janji Allah SWT. Maka kita semua muslimin